صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى شيخ أرشا البنجاري وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 42. Kalau Jawi tu muka surat 146 ni. 45 lagi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Fasal pada menyatakan naqaq situ. Fasal pada menyatakan naqaq dan fatrah. Jadi telah lepas kita cara dah perempuan bila berlaku darah maka berlaku baginya masalah naqaq ataupun fatrah. Naqaq ni orang panggil selang-selang di antara darah yang tidak datang, orang panggil selang di antara darah yang tidak datang darah. Maksudnya antara dua darah haid ada waktu yang diselangi dengan tak datang. Tidak ada di dalam dan tidak ada di luar. Dengan erti katanya, kalau kita ambilkan umpama kapas, kita masukkan dalam sekadar satu ruas tadi, maka tidak kelihatan walaupun seurat seurat bagi darah. Tak ada. Maka tu dipanggilkan naqaq. Maka naqaq ni terkadangnya dihukumkan dengan haid dan terkadang dihukum dengan suci. Bila cukup syarat dia hukum haid. Adapun fatrah darah masih ada, tetapi tidak banyak hingga keluar kepada zahir. Maksudnya zahir dituala tu tak ada, bila kecek tak ada. Cuma kalau kita ambil ke umpama kapas ke tisu ke maka akan ada darah yang kita dapati. Fasal, ini satu penceraian masalah yang suku pada menyatakan naqaq dan fatrah. Bermula fatrah itu suatu hal, yakni satu kelakuan yang terselang dalamnya dalam tempoh haid. Daripada terselang tadi tu daripada mengalir darah. Satu hal yang terselang dalamnya daripada mengalir darah, maksudnya tak mengalir darah, dan tinggal di dalam faraj bekas darah. Fatrah, bukan naqaq, fatrah ni maksudnya di luar tak ada tetapi di dalam ada, dan tinggal di dalam faraj bekas bagi darah.
Lagu mana boleh kita kata ke ada darah? Sekira-kira Robik kata masih ada darah. Sekira-kira jika dimasukkan di dalamnya dalam farash tadi, kapas umpamanya lah, nescaya kelihatan pada kapas itu warna darah. Warna darah ni maksudnya warna bagi darah hik lah. Kena ingat 5 warna dalam mazhab kita. Mazhab mana? Hanafi kata tambah satu lagi warna hijau pun dikira ke hik. Mazhab kita tidak. Kelihatan pada kapas itu warna darah. Warna darah ni walaupun seurat, seurat 2 urat saja nampak. Maksudnya tidaklah kata tentu kena mari seperti mana kita luka. Ni walaupun ada 2-3 urat nampak seperti warna bagi darah, maka itu dikirakan masih ada darah. Jangan gaduh untuk solat. Itu fatrah. Dan nakak itu suatu hal, yakni kelakuan yang terselang dalamnya, dalam hid itu daripada keluar darah. Ni tak keluar darah. Dan tiada tinggal di dalam farak bekas darah. Dalam pun tak ada. Luar lebih lagi lah. Lagu mana kata di dalam tu tak ada darah? Sekira-kira jika dimasukkan di dalamnya, di dalam farash tadi, ke kapas, masuk ke sekadar tu satu ruah saja. Tak banyak lah. Nescaya agak supaya orang mengandung kau gapo dia cek ke. Cek guna gotu tu. Tak pelik lah zaman sekarang ni, tidak kata takut kau gapo. Benda kebiasaan dah. Dimasukkan di dalamnya kapas, nescaya keluar ia kapas bersih, tiada kelihatan padanya warna darah, yakni walaupun ada seurat 2 urat pun tak ada. Itu maksudnya. Jadi itu dihukumkan dengan nakak. Bapa nakak? Sebab dia tu selang di antara 2 darah. Bermula nakak yang pada selang-selang darah itu, selang daripada darah hik lah. Kita duk bicara darah hik. Dihukumkan hik dengan 3 syarat. Dia jadi hik hukum dia. Tapi 3 syarat lah. Mana 3 syarat dia? Pertama, bahawa tiada lampau ia nakak daripada 15 hari. Tak boleh. Kalau lebih daripada 15 hari kan, dia tak jadi, tak boleh nak dihukumkan dengan hik lah. Seumpamanya kita kata 5 hari datang darah. Ada 5 hari berhenti darah, 5 hari mari pulak. Maka ke 15 hari tadi tu semuanya dihukumkan dengan hik. Orang kata hik lagu mana tak mari, dia hukum hik juga. Berapa hik? Orang panggil nakak yang ada syarat untuk dihukum ke hik. Jadi masa berlaku tu kita tak tahu dihukum hik. Bila datang darah pulak dalam tempoh 15 hari tu baru kita tahu, oh rupa-rupanya nakak aku mandi hari tu rupa-rupanya hik. Apa tujuannya? Tujuannya bila tempoh bulan akan datang, kita tahu adat kita berapa hari. Ni kerana nakak tu dihukumkan dengan hik juga. Bahawa tiada lampau ia nakak tempoh yang datang saat itu daripada 15 hari. Kalau lebih 15 hari maka tu tak dikira hik lah. Tak dikira hik, tak cukup syarat. Yang kedua, bahawa tiada kurang perhimpunan darah itu, yakni darah yang keluar daripada sehari semalam. Jangan kurang. Iaitu mana? Masa sehari semalam tu masa bagi sekurang-kurang hik. Tu masalah gapo? Masalah darah mari sikit-sikit. Ada perempuan yang mana darah dia datang tak banyak. Tak banyak tu satu, berputus-putus pula. Jadi di dalam lingkungan berputus-putus darah tu, dia nak mestilah darah saat ni cukup sehari semalam untuk kita hukumkan dengan hik. Kalau kata tak cukup dalam lingkungan 15 hari dah, dalam lingkungan 15 hari darah yang putus-putus tu tak cukup sehari semalam. Kita dah hitung hari pertama sejak, hari kedua sejak, hari ketiga sejak, dok mari sejak sehari, tak cukup lah dalam 15 hari. Maka darah tu tak dihukum ke hik. Dan selang-selang waktu yang tak datang darah tu pun tak dihukum ke hik. Tapi seperti mana biasalah, kita sebut dulu, kalau dah ada adat, kembali pada adat, tunggu dulu. Ni kalau belum ada adat, maksudnya bila datang darah,
jangan solat. Bila putus darah, wajib solat. Dia kalau belum cukup 24 jam, tak perlu mandi. Kalau cukup 24 jam putus darah, wajib mandi. Kalau kali pertama dah ada darah. Jadi syarat yang keduanya, darah yang datang tu mestilah perhimpunan dia cukup sehari semalam. Walaupun putus-putus tak ada masalah. Contohnya, hari pertama datang 2 jam, hari kedua datang 2 jam. Jadi dalam lingkungan 15 hari tu, kalau mari 2 jam sekalipun, 2 jam. 2 jam sekalipun, maka cukuplah 24 jam, bahkan lebih 30 jam dah lah. Maka darah yang datang pada waktu yang sedikit tadi, 2 jam, semua darah tu dihukumkan haid. Dan selang-selang tempoh yang tak datang darah, kalau sehari datang 2 jam, maksudnya tak datang darah tu 22 jam. Maka waktu 22 jam di antara hari-hari yang di antara kosong daripada darah tu pun hukum haid juga. Gitu. Jadi syarat pertama, jangan bagi lebih daripada tempoh 15 hari, iaitu sebanyak-banyak haid. Yang kedua, mestilah dia tu sampai sehari semalam darah tadi dalam tempoh 15 hari. Ketiga, bahawa ada nakak itu lebih daripada fatrah yang teradat. Lebih ni maksud katanya benda yang lain lah, benda yang asing daripada fatrah. Ketiga, bahawa ada nakak itu lebih daripada fatrah yang teradat antara darah haid. Bapa? Dari kerana illat dianya. Syarat 3 tu, dari kerana fatrah itu haid dengan tiada khilaf sekalian ulama. Fatrah tu memang tak ada khilaf dah. Dia nya haid, bapa tak ada khilaf, sebab dia darah tu ada, cuma tak keluar saja sebab tak banyak. Maka dia tu memang dihukumkan dengan darah haid. Memang dihukumkan dengan darah haid. Bermula darah yang keluar di antara dua kanak-kanak yang kembar itu. Ni bagi masalah ibu yang beranak anak kembar. Bermula darah yang keluar di antara dua kanak-kanak yang kembar itu darah haid jika diperoleh syaratnya syarat haid. Antara ni maksudnya guano. Anak pertama keluar dah, anak kedua tak keluar lagi. Bila tak keluar lagi anak kedua, darah duk mengalir. Darah gapo tu? Kalau cukup syarat haid, hukum haid. Gapo dia syarat dia? Mesti lebih sehari semalam, jangan lebih daripada 15 hari. Dan warna dia tu warna bagi haid. Tengah duduk beranak tu pun boleh hukum haid lagi? Boleh, tak ada masalah. Dan memang hak ni lah yang diamalkan dalam yang dihukumkan dalam sabila ni. Maksudnya orang yang mengandung boleh dihukumkan dengan haid. Kalau darah tu cukup syarat. Bukan kata orang mengandung saja, bahkan tengah duk melahir tu, antara nak lahir anak kedua pula, dia kembar, nak keluar anak kedua pula cukup syarat. Darah yang keluar setelah anak pertama tak dipanggil nifas lagi. Bapa tak panggil nifas? Sebab rahim belum kosong. Kosong rahim baru boleh dipanggil nifas. Baik. Jadi kalau cukup syarat, maka darah yang keluar setelah daripada keluarnya anak pertama sebelum keluarnya anak kedua boleh dihukumkan haid. Dan demikian lagi darah yang keluar kemudian daripada anggota yang bercerai daripada kanak-kanak yang di dalam perut, wal iyazbillah. Ni lagu mana ni? Ada terlekat jari dia ke tangan dia cabut. Wal iyazbillah ni. Maksud kata duduk dalam perut. Lagu mana keras sangat kau guano. Ni kehendak Tuhan. Siapa dia tahu nak berlaku gitu. Tak ada orang nak pun. Maka pada waktu tu darah keluar, anak keluar dah. Anak keluar dah, cuma tangan jari ni ada lagi terlekat sana. Tak kosong lagi rahim. Bila rahim tidak kosong lagi, maka darah yang keluar setelah daripada anak kita keluar sekalipun tak dihukumkan nifas. Lepas tu hukum apa? Dihukumkan haid jikalau cukup syarat. Cukup syarat. Iaitu darah haid
apabila diperoleh syaratnya, syarat haid seperti mana kita sebut tadilah. Bukan ia darah nifas. Jangan hukum kata nifas. Nifas apanya? Rahim belum kosong. Beranak pun rahim belum kosong. Sebab tu setengah-setengah orang kata nifas ni apa? Darah yang keluar setelah daripada beranak. Betul, tapi kurang tepat lah. Kalau kita beri definisi darah yang keluar setelah kosong rahim, hak tu lebih sempurna definisi dia. Jadi kalau orang keguguran pun wal-iyadzubillah. Jadi pahalah dia bila keluar darah setelah pada keguguran, dianya darah nifas walaupun tak beranak. Kerana keluarnya sebelum kosong peranakan rahim itulah, daripada kanak-kanak tu memang keluar dah. Maksudnya ada lagi juzuk tubuh badan anak kita yang berada di dalam rahim tadi. Dan demikian lagi darah yang dilihat oleh perempuan yang bunting. Bunting ni mengandung lah. Maka dan demikian lagi, yakni hukum haid juga. Dan demikian lagi darah yang dilihat oleh perempuan yang bunting, maka itu darah haid. Orang perempuan bila mengandung keluar darah, cukup hukum bagi haid, maka dihukumkan dengan haid. Cukup syarat bagi haid, maka dihukumkan haid. Apabila kata hukum haid itu apabila diperoleh syaratnya seperti yang telah terdahulu kenyataannya. Kenyataan bagi syarat haid tak perlu nak diulang banyak-banyak. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dia ke khatir hari ni. Terang. Kalau khatir hari ni enggak, kita cotilah esok. Lega sikit. Tunggu minggu depan pula. Minggu depan Ahad, petang, asar gini kita akan buat daurah kita soal jawab bab korban. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. InsyaAllah. Lepas tu minggu depan lagi tu, kalau diizin Allah Ta'ala, buat daurah arba'in pula. Arba'in azkariyah pula. InsyaAllah lah, kalau Allah Ta'ala izin. Dan kita nak akan cadai pahninya, hok mana mari awal hok minggu depan tu 20 orang terawal tu nak we free kita. We free kita. Free. Ada orang sponsor. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fasal pada menyatakan nifas. Masuklah nak kecek bab nifas pula dah. Bermula erti nifas pada syarat tu gapo, iaitu darah yang keluar kemudian daripada kosong peranakan. Tengok sempurna tu. Kalau kita jumpa kita tak lain, dia kata darah lepas pada beranak tu kira dia nak kecek mudah lah. Nak kecek bahasa mudah. Tapi bila kita beri takrif definisi lebih sempurna, hak tu bila datang masalah lebih mudah kita nak jawab. Daripada kanak-kanak kosong tadi tu, daripada kanak-kanak enggak baby lah. Ya bahasa kita lah ni, kanak-kanak ni hak besar dah sikit ni. Baby. Atau alaqah, tengok tu. Hak dia mau nanya. Alaqah apa? Seketul darah selama 40 hari. Alaqah ni seketul darah selama 40 hari. Orang tanya 4 bulan gugur. Ni alaqah lagi nya. Alaqah baru sebulan lebih gitu kan kau guna. 40 hari hak tu. Atau mudghah seketul daging. Proses 40 hari pula. Dia 40 hari kan. Jadi hak tu dikira nifas juga. Jadi tak jumpalah dalam kitab hak dok bahas kalau 4 bulan lah ke atas kau baru hukum nifas, kalau 4 bulan lah ke bawah tak hukum nifas lagi. Tak ada jumpa hak dok sebut begitunya. Secara umumnya bila kosong rahim, maksudnya kalau rahim kita dah ada isi, bila dah kosong kira nifas. Beranak ko, bedah ko, gugur ko, wal izbillah. Bedah pun wal izbillah. Beranak biasa boleh makan, insya-Allah. Amin. Maksud kata mudah nak ayat katanya beranak. Siapa yang tak sih gitu beranak. Dan sekurang-kurang nifas itu satu lahzah. Sementara yang nifas, ingatlah orang perempuan kena ingat masalah ni. Sekurang-kurang sehari semalam, kebiasaan 7 hari, paling banyak 15 hari. Sekurang-kurang suci antara 2 hari 15 hari.
sekurang-kurang suci antara haid dan nifas tak disyaratkan 15 hari. Selahzah pun boleh. Tu ngaji dah. Sekurang-kurang nifas selahzah. Apa ya selahzah? Sekelipai, sesaat, sepui, pui seperludah. Itulah lahzah lah tu belaka tu. Dan sekurang-kurang nifas itu, jadi nifas tu nama darah dah. Ada perempuan yang datang darah nifas tu dipanggilkan dengan nufasa. Tak baca dengan nafis ni. Kalau haid nafis kalau nafis tak ada. Ada nanya tak apa gitu bila-bila jarah. Apa dipanggil nufasa? Ni. Dan sekurang-kurang nifas itu satu lahzah, satu saat, dan sebanyak-banyaknya 60 hari. Paling banyak nifas kita boleh nak dihukum ialah 60 hari. Kalau lebih tu bukan dah. Dan yang ghalib kebiasaan perempuan datang nifas ni ialah 40 hari dengan periksa, yakni dengan istiqra. Periksa di sini maksudnya kajian. Bukan periksa SPM tu dak. Tak perlu nak SPM go ni. Dengan kajian dia dok kaji dok menikah tu, dok tanya ke orang betina, isteri-isterinya begitulah. Buat hukum. Tak. Ya bukan dengan nas syarak orang perempuan datang nifasan. Tak ada kayak ada ayat gitu. Muka kita tidak hafiz Quran kan. Nak tanya hafiz Quran ni ada ayat gitu. Jadi orang hok kata kalau nak rujuk Quran hadis mata-mata ni gak memang penatlah masalah nifas ni. Moga dia daripada kajian begini. Nak tetap ke hari dan sebagainya tu. Ni. Dengan periksa kajian yang istiqra Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ni. Apa Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan haram sebab nifah, barang yang haram sebab haid. Gapo-gapo dia hok haram di haid, haramlah di nifah. Kerana apa gitu? Kerana bahawasanya nifah itu darah haid yang berhimpun dahulu daripada ditiupkan roh kanak-kanak. Darah nifah ni kupu. Darah haid hok bulanan sepatut keluar tu kebiasaannya orang mengandung ni tak keluar. Jadi oleh kerana tu ia kupu. Nanti akan datang apa sebanyak-banyak 60 hari. Sebab ia sebanyak-banyak haid bulan-bulan 15 hari. Nanti ia hura pula situ. Cuma nak kata apa? Kata setiap benda yang diharam atas orang haid, haram juga atas orang nifah. Kerana bahawa sini nifah itu darah haid yang berhimpun. Duk kupu. Dahulu daripada ditiupkan roh kanak-kanak. Sebelum kanak-kanak ditiupkan roh tadi, darah tu berkumpul. Dan kemudian daripada ditiupkan roh padanya pada kanak-kanak adalah darah itu darah hok bulanan biasa dok keluar saat ni jadi makanan kanak-kanak. Tak jadi zombie kaguana pula anak kita. Tidak begitu, tidak pemakai cara kita dok pakai. Tak hok darah ni dok. Tetapi sebab tu orang perempuan, ibu-ibu tu sangat orang panggil memainkan peranan dia bagi nak dapat ke anak hok molek, ada zuriat hok comel dan sebagainya tu. Duk mengana dah lah. Duk baca surah Maryam kau gapo surah Luqman kau. Dan sebagainya tu. Yalah tu ada kaitan yang sangat rapat. Pemakanan dia pun berkaitan rapat dengan anak dia saat ni. Sebab tu dia ahli arwah pun dia beng ngemuk, dia tak panggil beng ngepok. Atas muka dunia yang nasak ngepoknya. Sebab tu hok demo dok bahas masalah keturunan Sayyid sendiri pun. Ada hok demo video hok Syekh Ali Jumaah tu sendiri mensabitkan juga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu daripada keturunan perempuan. Mai hok perempuan sekalipun hok Syarifah hok ayah dok tidak sekalipun jadi juga. Sebab apa? Sebab dalil dengan hok awal-awal hok dinisbah pada perempuan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sendiri. Tak bukan hak daripada hak lelaki. Tapi tak apalah, ada setengah hak kuatnya dia mau nak nisbah dengan hak jatuh baru boleh nak disayyidkan. Ala kulihat tidak ada masalah. Nak ya kata masalah kaitan ibu tu sangat rapat dengan anak. Bukan nak balah hak sayyid tak sayyid tak nak cara kita tu. Muka kita orang biasa ya.
Dan kemudian daripada ditiupkan roh padanya adalah ia jadi makanan kanak-kanak. Tetapi perbezaan nifas dan haid, bahawasanya haid takluk, apa takluk, yakni bergantung dengan dia, dengan haid itu oleh iddah dan istibra'. Istibra' apa dia? Masalah perempuan hamba ni, bila kita beli dia tu tak boleh terus kita nak setubuh. Masalah perempuan hamba. Bila kita bila kita beli ke dia, tak boleh kita nak terus tubuh, walaupun harus dah sebab kita tuai dia. Kena tunggu dulu tempoh bagi suci. Berapa lama? Iaitu sebulan. Ni tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan kosong rahim, supaya tidak menimbulkan masalah anak yang lahir sama ada hak kita ke ataupun hak yang lain. Ni tu bagi istibra'. Jadi nifah tu apa nama ni tadi dia kata perbezaan nifah dan haid, bahawasanya haid takluk dengan dia iddah dan istibra'. Ada tempoh 3 salah satu quru'. Nifah tak ada salah satu quru'-nya. Dan tiada takluk keduanya iddah dan istibra' dengan nifah. Kenapa? Kerana hasil iddah dan istibra' suci perempuan hak kita beli saat ni, hamba saat ni, dahulu daripada nifah. Sebab semata-mata beranak juga kira beres dah lah. Iaitu mana? Dengan semata-mata beranak. Boleh menikah dah. Kalau kata tok lakinya cerah bini, tak. Bini nak lahir dah esok ke dah. Ya cerah, aku cerah mu. Tak. Bini pun beranak esok ke. Tu doktor tu tengok retina comel, dia akad nikah lalu panggil dok kau tidak email kau. Tak. Oli ke mana-mana. Jadi lalu. Ni nak ya kata semetak ya. Dan lagi perbezaannya, bahawasanya sekurang-kurang nifah tiada menggugurkan ia nifah akan wajib sembahyang. Tak ada. Sebab sekurang-kurang nifah sesaat, semaya gapo hak akan tinggalnya. Tak ada. Kerana masa bagi nifah itu sedikit tiada meluluskan, yakni tidak sempat akan sembahyang. Tiada meluluskan akan sembahyang bersalah sekurang-kurang haid. Jadi nak tinggal semaya kalau suka ke nifah memang tak boleh lah, sebab ia sesaat. Kalau haid sehari, tidak 5 waktu. Bermula permulaan masa nifah itu mengiringi beranak. Nak kira mana masa nifah ni? Mengiringi beranak. Kata mengiringi beranak ni, inilah jika keluar darah nifah itu mengiringi keluar kanak-kanak. Lepas pada kanak-kanak keluar darah nifah, maka dikira seledah masa bagi nifah. Nak kira 60 hari saat itu boleh kira dah. Adapun jika tiada mengiringi, jika tiada mengiringi ia darah, akan dia akil anak. Ni kalau kata darah tu tak mari selalu, beranak dah tak mari pun. Tak mari wajib semaya tu, wajib mandi, wajib semaya. Susah nak pergi bilik air. Awak sedap, awak orang jatuh, sedap oyak. Susah gak tayamum. Tak maksud kata kewajipan solat tu tidak hilang, tetap wajib. Sebab tak ada manik apa benda menegah, tak ada. Kalau lepas pada beranak tu mari nifah lalu, tu ada manik benda menegah. Ini tak ada benda menegah. Kena semaya lah sekadarnya kita mampu. Ni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak paksa kita bagi hak kita tak mampu. Jika tiada mengiringi ia darah akan dia akil anak, maka permulaan masa nifah itu daripada keluar darah. Ambil situ masa dia saat itu. Tidak nifah lagi lah. Jadi bila dia nifah agak kena semaya lah. Dan atas kau ini pendapat ni, maka masa nakok yang antara keluar anak dan keluar darah itu tiada daripada nifah. Atas pendapat ni tidak dikirakan nifah lah. Maka bila tak dihukumkan nifah, maka lazim akan yang nifas di dalam masa itu, masa nakok. Ni segala hukum perempuan yang suci, wajib mandi, wajib semaya dan sebagainya. Mandi itu sebab dia beranak. Ni maka wajib atasnya perempuan yang nakok. Maka wajib atasnya, atas apa? Perempuan yang nakok sana ni, maksudnya tak datang darah nifas tak deh. Mandi wiladah, mandi sebab dia beranak, wajib mandi.
Tak, walaupun kering, keluar anak kering, wajib mandi juga atas pendapat. Sebab tu biasa dari kita orang mari walaupun, ibarat dengan walaupun gitu juga ada khilaf lah, ada khilaf. Ya nampak ibarat kita. Dan sembahyang di dalam masa nakak itu, wajib dia mandi, dia wajib dia semaya dalam masa nakak itu. Tetapi masa nakak itu dibilangkan ia masa nakak daripada 60 hari. Tak hukum haid, tak hukum nifas, tapi kira selalu dah. Nampak tak, kira selalu dah. Tempoh tu, contoh kata kalau anak ni mari, tak. Lepas tu hari ke-10 baru mari darah. Tak ada suka kesuci lagi tu. Hari ke-10 mari darah. Lepas tu paling terik boleh pergi berapa hari? 50 hari je lah. Nampak? Sebab hari pertama hari ke-10 tu dah kira dah tempoh dia. Cuma tak dihukum ke saja. Kalau lebih pada 50 saat ni juga, tak boleh lah. Tu hak dia sebut sining. Lepas tu kita lain sebut tu hak lain lah pula. Moga ia bagi fiqh ni bagi luah, okey. Yang kita mengaji hak ni enggak, kalau ada kitab lain sebut lain pula enggak, kita boleh masuklah, maksudnya lebih luas lagi lah masalah hukum tu. Jadi kita mengaji hak asas dulu. Hak tu dah ajar hak dalam kitab Sabilah ni gitu ya. Lepas tu ngaji tinggi lah. Dan sembahyang dalam masa nakak itu, mana sini mandi wiladah dan sembahyang dalam masa nakak. Tetapi masa nakak itu dibilangkan ia daripada 60 hari, seperti barang yang dikata akan dia oleh Imam Bulkini. Pendapat Imam Bulkini rupanya tu. Tak boleh tanda sah. Maksud katanya mungkin saja ada khilaf lain lah. Demikianlah yang tersebut dalam kitab Tuhfah. Tuhfah siapa dia weh? Ibn Hajar. Sebut gitu juga. Dan Ibn Hajar ni kadang-kadang antara kitab dia dengan kitab orang lain kadang-kadang bersalah juga, bercanggah juga. Sore dia pun kadang-kadang bercanggah juga. Betul lagi nak mari dengan pendapat orang panggil imam-imam orang lain. Inilah pendapat yang muktamad. Hak kedua robeknya inilah pendapat hak muktamad. Sebab dia biasa dah tu guru ni hak mari dalam kitab Jawi kita ni biasanya hak muktamad. Tergagi lagi weh. Malam ni ngajar dekat tu. InsyaAllah. Masalah ay hazihi mas'alatun. Bermula ini satu masalah. Jika tiada melihat ia perempuan akan darah nifas sekali-kali, tak ada dah lihat darah nifas, tak mari. Adakah harus bagi suaminya mewati, yakni mestubuh dia perempuan dahulu daripada mandi atau tayamum? Tak ada orang buat KJF gini ni. Ada orang baru beranak ni. Tapi orang Arab mungkin kali. Mungkin lepas pada beranak pikul tunggih dah. Jangan orang Arab. Beranak pagi ni pikul tunggih dah. Yo. Tak berani kita dengan orang Arab. Dia gagah yo jenis gitu sikit. Orang Melayu kita ni jenis iyalah nak bercermat-cermat apa nama ni? Berjaga sikit. Baik, dia tanya boleh ke dok orang jatuh sana setubuh dia. Dia tak mandi lagi, tak tayamum lagi. Tayamum tu bagi ganti bagi masalah mandilah. Kalau kata tak boleh kena air, kena tayamum. Ataupun tak ada air. Kata Asy-Syihabur Ramli, ayat hukum yang ni bukan nak suruh buat tak buat. Ustaz kata boleh tu. Sudah kerja. Orang ni ayat hukum. Ni, tengok keadaan retina kita ikutlah. Tanya harus biasa pun tengok lah. Orang tino masa cetung dia paksa juga. Tok lelaki tak pandai gitu tu. Ni. Dia kata harus awak tak ada mari ni. Tak. Kewajipan awak untuk serah pada saya. Susah ngaji syariat, tak ngaji tasawuf, tak ngaji ihsan ni weh. Suruh ngaji kita tasawuf, ngaji kita ihsan lagi sikit lebih. Ni. Belah kasih hadek lah kok orang tu. Tengok atas rambutnya pandai-pandai gaya lah. Wawak. Pandai-pandai lah. Tak kena ayat seputih-seputih. Kata Syihabur Ramli harus baginya, bagi suami mewati dia isteri. Boleh. Bandingnya seperti mewati perempuan ada atasnya janabah. Ya. Ni. Contoh satu malik. Dia setubuh dah retina dia. Wajib mandi dah. Dia nak setubuh kali kedua. Kau nak pergi mandi dulu ke tak? Tak apa dah.
Oh, ada tidak benok gimana dulu. Ada. Tu nak ayat kata harus. Situ dia kata jadi kalau hak ni hak perempuan hak orang panggil dia wiladah ni dia beranak ni, apa samalah boleh lah. Jadi ada khilaf lah situnya. Dan jika tiada melihat ia perempuan akan darah melainkan kemudian daripada lalu 15 hari, tu hak kita ragu-ragu ni ke. Tak. Dia dah tempoh 15 hari atau lebih 15 hari, maka tiadalah ada baginya perempuan itu nifas kali-kali. Tak ada hukum nifas lah. Sebab dia panggil ada dah sekurang-kurang bagi suci. Katakanlah hari ke-20, hari ke-16 tu mari nifas. Tak kira nifas dah lah. Tak kenapa? Kerana ada sekurang-kurang suci dah. Sebab tu dia kata dan jika tiada mana saat ni? Dan jika tiada melihat ia perempuan akhir darah melainkan kemudian daripada 15 hari ataupun lebih pada 15 hari, maka tiadalah dihukumkan dengan nifas sekali-kali dah. Tak hukum nifas sama-sama. Dan darah yang dilihatnya perempuan kemudian daripada masa yang tersebut itu mana? Iaitu masa yang tidak keluar darah lebih daripada 15 hari itu. Dan darah yang dilihatnya perempuan kemudian daripada masa yang tersebut itu, ini masa lebih daripada tempoh 15 hari, mari. Tapi walaupun dalam lingkungan 60 hari, darah hid juga. Darah hid, darah hid juga, bukan darah nifas. Walaupun dalam lingkungan 60 hari, hukum hid juga. Orang kata dalam 60 hari, dia ada dosa kurang-kurang bagi suci. Bagi dia antara putus darah nifas dengan nak mari pula darah sani ada dah suka kesuci, hukum hid juga walaupun dalam lingkungan 60 hari. Gitu jadi ragu mana ni nyo jadi mari ni. Masya-Allah, padahal sekala-sekala duk mengajar tak ada lekat ke situ. Ngati dia. Ilmu ni meta ya, kalau tu saya cabut nak cabut gak. Nak wibu meta juga. Tak ada susah mana. Bermula lampau darah nifas daripada 60 hari seperti lampau darah haid daripada 15 hari, iaitu ada masalah istihadah. Seperti lampau darah haid daripada 15 hari, maka tafriqnya berlakulah di sini lebih daripada 60 hari ni. Berlakulah di sini pada masalah nifas yang lebih 60 hari segala bahagian bagi mustahadah dengan segala hukumnya hukum mustahadah. Mutahhirah mutlaqah ka, zakiratun lil waqti, ada nasihatun lil waqti ka, nasihatul adadi ka. Maka ditilik adakah ia baharu nifah atau ada ia telah beradat nifah. Tengok situlah. Kalau baru nifah buat cara baru, kalau dah beradat buat cara beradat. Dan adakah ia perempuan sani ni perempuan nufasak sani membezakan sifat darah, iaitu ada tamyiz ke atau tiada membezakan ia perempuan dia akan sifat darah. Ada tamyiz ke, mumayyizah ke, ghairu mumayyizah. Dan yang telah beradat nifah itu, adakah ingat ia akan adatnya? Ni. Atau lupa ia perempuan akan adatnya. Ingat ke tak ingat adat? Kalau tak ingat, tak ada tamyiz, jadi mutahhirah mutlaqah. Waktu lagu mana? Kena cermat kena ihtiyat lah. Kena ihtiyat. Ihtiyat dengan cara mengihtimal kepada 3 keadaan: suci, haid dan putus darah. Maka dikembalikan yang baharu, yakni nifah hak baru yang membeza akan sifat darah itu kepada tamyiz. Ni jika tiada lebih daripada yang qawi itu atas 60 hari syarat dia. Kalau haid tak boleh lebih pada 15 hari. Dan berlaku di sini yang tinggal daripada segala syarat tamyiz lain. Tengok sendirilah dia kata syarat tamyiz lain tu. Pandai-pandai lah nak hidup weh. Kesuat sokmo. Dan demikian dan dikembalikan yang baharu nifas. Bagi masalah lebih 60 hari ni, ada masalah istihadah. Dan dikembalikan yang baru nifas, lagi tiada ia nufasak sani membezakan sifat darah itu
Nak kembali pada tamis, tak ada tamis. Lepas tu nak kembali pada apa? Kepada sekurang-kurang nifas, iaitu mana? Satu lahzah. Jadi tinggal semaya berapa hari weh? 60 hari. Book of record. Wajib tinggal, wajib qada. 60 hari yang jari nak berlaku. Tak. Malah ustaz saya nak qada, pergi cari pendapat lain. Tak. Sekadar kita mengaji kena qada. Dan apa kena qada? Dah tak hukum nifas. Dah apa tak boleh nak semaya? Dah asalnya hukum nifas. Dah apa tiba-tiba tak hukum nifas? Dah dia lebih 60 hari. Berapa tak hukum asal lagi? Dah tak lebih lagi. Banyak tanya. Susah kita pun muka ngaji qada tu ya. Memang kita tanya lebih kan? Dan dikembalikan yang telah beradat nifas lagi yang membezakan sifat darah ni orang panggil muqtadah dah lah. Tapi muqtadah pun ada tamyiz. Itu kepada tamyiz, tiada pada adat. Kalau ada tamyiz kembali pada tamyiz. Sebab tamyiz itu alamat yang hadirah hak sekarang. Dan dikembalikan yang telah beradat nifas yang tiada membezakan sifat darah itu, tak ada tamyiz kepada adatnya, adat nifas. Anak sebelum lah, jangan kira anak pertama. Kalau anak sekarang anak kelima, tengok anak keempat. Jika ingat, tapi koiklah, jika ingat ia perempuan akal dia akal ada. Kalau tak ingat, namanya mutahayyirah mutlaqah. Dan sabitlah adat itu, adat bagi nifas ni, jika tiada bersalahan dengan sekali jua. Anak pertama mari, anak kedua berlaku istihadah. Apa yang ada adat adalah. Dan jika ada ia bersalahan, maka di dalamnya tafsir huraya pula. Supaya hak bawah ni kan 357 tu. Enggak. Anak ke berapa dah ni? Anak ke-7 dah. Kalau nak berlaku hak ni lah, anak ke-7 dah lah. Kalau nak bagi masalah hak bagi masalah hak kita kan 357 tu. Teka-teka mari pizza. Dan yang mutahayyirah, mana sana ni? Dan jika ada ia bersalah, maka di dalam tafsir huraya lah, supo dulu banyaklah huraya dia yang telah terdahulu pada masuk kata qiyas dengan hak tu je. Cuma qiyas pun ingatlah hak ni 60 hari, hak tu 15 hari. Dan mutahayyirah iaitu lupa akan adat nifasnya, wajib atasnya mengerjakan ihtiyat. Lagu mana? Dengan diihtimalkan kepada 3 saat ni. Tulis gitu. Nak hotel ni, dah lah. Tak. Panggil orang ni mari majlis hotel ni. Tak, hotel lah buku hak ni yang disalah ni. Tak, asalnya tak hotel lagi lah, muka kitab sebutir terbatu. Syahdan. Kalau sebutir hak tu nak hotel kat tu berapa kali tak mari dah lah. Berapa kali tak mari dah lah ni tempat. Hak ni pun ni. Dok mai punya hujan gini enggak. Syahdan tambah kata telah disebut oleh Syekh Abu Sahli As-Sa'luki akan hikmah dan sebab bagi sebanyak-banyak nifas itu 60 hari, tiada lebih daripada 60 hari. Kalau kata kita, kenapa nifas itu sebanyak-banyak dia 60 hari? Maka kita jawab berkata Syekh Abu Sahli As-Sa'luki, aduh, ilih cara kecek tu. Apa salah nama? Salah nama. Patut Abu Sahli As-Sa'luki, apa sebut Abu Sahlu pula dah. Salah nama. Salah nama. Tak apa, pergi dengan yakin dulu. Nak mengohok kita mengajar tu hak bodoh pada kita kan? Nak, hak bodoh pada kita kan? Pergi dengan yakin mereh, tak ada masalah. Ya, tapi ada seorang cerdik kan, bodoh dalam kita. Bak tu yang ngajar tak tiba-tiba kita sedar. Nak gawe ke jolong, masya-Allah, hayallah. Katanya tu yo lebih kadang zaman sekarang ni, pergi ngajaking. Lepas tu kau nak tengok pula lah. Yo lo kodok. Adalah mani di dalam rahim perempuan berhenti 40 hari. Mani reti no sebelum jadi apa nama ni, sekutu daging, sekutu darah tu ia berhenti 40 hari. Kemudian maka berubah menjadi darah. Alaqah berapa hari? 40 hari pula. Kemudian maka berubah ia hak mani hak jadi alaqah tu kepada menjadi daging, ini mudghah. Berapa hari? 40 hari pula. Berapa hari dah tu? 120 hari.
Kemudian maka ditiupkan dalamnya, dalam mudghah saat ni tu akhir ruh. Baru tiup ruh. Maka adalah lama masa tetapnya di dalam rahim hingga sampai kepada masa ditiupkan ruh itu 4 bulan. 120 hari ni 4 bulan lah. Ni 120 hari 4 bulan. Sebulan 30 hari. Jadi masa ditiupkan ruh tu, darah tu tak takun lah, sebab dimakan oleh anak. Dalam 4 bulan saat ni tu hidup takungnya. Dan adalah darah itu berhimpun ia darah dalam masa itu, dalam masa 4 bulan saat ni. Sepatut keluar darah itu tiap-tiap bulan, kalau paling banyak 15 hari. 15 hari kali 4 berapa? Tidak kena 10. Ni. Maka apabila sudah ditiupkan ke dalam sebetul tubuh saat ni, ruh tiadalah terhimpun lagi darah kerana tiap-tiap darah yang keluar dimakan oleh kanak-kanak yang di dalam rahim. Maka adalah jumlah masa yang berhimpun darah di dalam 4 bulan itu 60 hari. Sebab kita takdir dengan sebanyak-banyak. Sebanyak-banyak nifas 60 hari, sebanyak-banyak hid 15 hari. 15 hari kali 4 60 hari. Kerana apa? Kerana ditanggungkan bahawasanya perempuan itu ia perempuan dengan sebanyak-banyak 15 hari, iaitu 15 hari. Maka inilah sebab keadaan sebanyak-banyak nifas itu pun 60 hari. Begitulah cara. Faidatun ay hadhihi faidatun muhimmatun. Bermula ini satu faedah yang sangat penting. Bermula setengah daripada segala hukum bab ini. Bab mana? Bab nifah, bab istihadah ni lah. Mak kita ada mengaji ni, bahawasanya wajib atas perempuan belajar. Daripada belajar tu hak kata wajib je lah. Kalau dia hid saja, ngaji bab hid saja. Gitu. Istihadah mana hak dia berlaku di dia. Ni bahawa wajib atas perempuan belajar, tapi kena siap-siap lah, takut-takut nak berlaku istihadah daripada segala hukum hid dan istihadah dan nifah. Tak kena nifah tak payah beranak lah, mudah tak payah belajar bab nifah. Ustaz boleh kalau saya dah belajar bab nifah? Boleh, jangan beranak. Baru jatuh kan? Jatuh dia tak beranak, tak belajar pun tak apa. Ni hak beranak ni kena belajar lah. Dan istihadah dan nifah, barang yang berkehendak ia perempuan kepadanya kepada barang. Hukum hakik tadi lah, hok mana hok haram, berapa benda hok haram, kena belajar tu belaka. Maka jika ada baginya perempuan tu suami yang alim, masya-Allah ni, bukan suami hok jalan tunduk tunduk ni jumpa KFC masuk tunduk jumpa KFC masuk warak tu. Okey, waraknya tinggal tarku syubhah. Ya tak pandai tu lepas tu KFC McD tak masuk, kita masuk. Tak warak mana lah. Boleh lah, kira tak apa tu, kira warak dah setengah-setengah dah. Nak warak sepenuhnya ustaz ni mazhab yang mana? Nah yalah juga. Jadi bukan masalah warak tak warak, suami dia tu orang alim. Dia warak suku, alim suku. Kalau alim lagi warak, Allah kurnianya sangat besar Allah Taala berikan. Ni. Tapi goliknya hak nak jadi warak ni orang-orang hak alim lah, sebab dia reti cara nak jadi warak dan sebagainya. Tapi tak semestinya juga. Terkadang ada ya orang biasa tu lebih warak daripada orang hak reti. Maka jika ada baginya suami yang alim, maka wajib atas suaminya mengajari dia perempuan nyanyo kita. Suruh nak kena mengajar reti nak dah balik ni. Kena beli sebutir lagi lah kita. Ni. Dan jika tiada ada suaminya itu alim, tak alim tak laki aku ni weh. Bahasa dia dah tok laki ni asal minat ke agama pada dah. Cukup dah nak jaga kita tu, dia minat ke agama. Ni minat agama pun dah Amerika, sudah kerja. Kalau dia lelaki Amerika, kita jadi perempuan Amerika apa ni. Walaupun asal nikah tak nikah pun dah dia ni Amerika. Ni. Sebab tu perempuan kita biah boleh menikah dengan lelaki muslim. Tapi apa nama ni, muslimah nak menikah dengan lelaki kita biah tak boleh. Sebab orang panggil rijal saat ni, dia akan menguruskan rumah tangga saat ni. Ya ke betul bini dia. Kata, jangan pakai tudung. Bini kata, okey abe.
Orang bertanya, kenapa awak tidak pakai tudung? Dan suami saya mengarahkan saya untuk tidak pakai tudung. Ayah, apa begitu? Dia tak faham agama. Orang kena oyak. Jadi salah siapa? Salah orang kena agama lah. Tak siapa lagi agama. Tu peringkat orang dakwah, orang tabligh tu. Betul, Masya Allah. Betul. Kita hak salah. Demo jahat ni kita salah. Apa? Sebab kita tak seru agama ke dia. Kalau kita masuk dengan cara molek, dia mengerti ke agama. Tapi apa tadi agama? Kita salah. Allah. Menangis pula situ. Kita tak menangis dah. Kita tak suka-suka muka hati kita kerah. Tak suka orang warak betul. Jalan ni habaik. Jalan ni habaik ni kalau nak tahu jalan ni gapo? Jalan ni hok menyeru manusia lah. Pernah satu ketika kita mimpi lagu manalah nak bersama golongan Habib Omar ni. Maka takdir Allah Ta'ala dalam mimpi saat ni, dia tunjuk ke kita gapo dia jalan mereka. Gi manusia seru pada agama, gi manusia seru pada agama, gi pada manusia seru pada agama. Tu jalan mereka. Nak jadi jalan mereka, nak bersama kumpulan mereka, kena gi jumpa manusia. Oh ya agama, gi. Oh ya agama. Kita tak ada pergi dengan manusia duk kecek projek dah lah. Nak kecek agama. Bahkan kalau kita kecek agama tak boleh projek, koho tak kecek agama. Kena koho sikit agama tu tak boleh projek. Kokoh dulu lah agama tu. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Maka jika ada baginya suami yang alim, maka atas suaminya mengajari dia. Dan jika tiada ada suaminya itu alim, maka harus baginya keluar belajar kepada orang yang alim. Tak perlu keluar belajar, buka Facebook ya. Tak apa. Asal betul lah. Buka Facebook tahu mana. Guru pergi kena tahu ambil mana ilmu tu. Batu penting sanak dan ini. Kali tak kena sana agak orang boleh kecek ke boleh nak kecek. Kata ni haram, harus. Jadi kita kena tahu awak ambil mana guru. Sambung kau dengan Imam Syafi'i. Bagi dia kita ambil lah. Dengan Syekh Husni apa semua. Dan guru kita lain pun. Ni sambung. Tanya ngaji mana apa itu ni semua. Ni dia pun macam mengajar. Tak mengaji. Kau menipu orang. Kita juga kena lipat. Kita nak kalau jumpa hak ni kita. Kau mengaji tak lipat, tak melipat. Ya gulung teguh. Maksudnya tak lipat, tak gulung. Tak lipat, tak gulung kita. Tak ngaji buat jadi gitu tu. Sebab bila mengaji ada keberkatan. Kalau mengaji betul lah ada keberkatan. Nak menipu orang ada sekali. Dan wajib atas suaminya melepaskan dia, bukan tolak. Melepas ni dengan maksud kata beri izin kepada isteri untuk keluar belajar, beri izin pada bini untuk dengar semata. Tak beri izin untuk bini sana tu. Tak 50 riyal sebulan kau nak buka YouTube. Umpamanya. Itulah. Ngaji dah gitu tak faham ngaji pula. Wajib hingga faham. Belajar ni bukan hingga khotel. Belajar ni hingga faham. Belajar hingga khotel tak pernah Pergi majlis khotel lah. Belajar hingga faham. Dan haram atasnya meneguh ke dia. Haram atas siapa? Tok laki meneguh ke dia suami, dia isteri untuk pergi belajar haram. Kalau supaya pakai tu dosa ni haram tok laki teguh. Haram. Dia tak boleh nak taat. Bini tak boleh taat. Tu. InsyaAllah tak siapa betul lagi agama pada manusia ni. Kerana kita masih lagi ke apa kita ni, tak ikhlas kau guana kau dosa saya, Masya Allah. Orang lain bodoh, orang lain jahil, dosa saya. Orang lain miskin, orang lain ni, dosa saya. Oh betul, hak tu sebetul-betul jalan ni. Sebetul-betul jalan ni. Bersaksikanlah hak ni lah sebetul-betul jalan ni. Ni tak ada je omong bodoh. Ada. Tu tak kena lagi. Sebab jalan Nabi SAW jalan rahmat kan. Kita bertemu dua-dua jalan. Ya, Alhamdulillah
Allah Ta'ala mempertemukan jalan ni untuk kita mendakwahkan manusia dengan jalan ni rahmah. Ni apa nama ni? Zaman Datuk Mujahid itu rahmat ni duta rahmah. Kita bukan duta rahmah. Tak terima gaji. Bukan duta rahmah. Rahmah mana ni? Dia bukan duta rahmah. Tapi naik kata rahmah lah, jalan rahmah. Ni matu duta rahmah. Ni. Dan haram atasnya menegahkan dia, melainkan jika ada suaminya itu belajar supaya diajarinya suami. Diajarinya suami akak isteri lah. Ni. Dia kata tak payah pergi lah ngaji. Biar abang nak pergi ngaji. Oh, dah agama. Abang ngaji, abang balik, abang ngajar. Apa pening tak lelaki? Mugi lah. Pening dah aku. Oh, tak sedap duk kedai kopi rasanya. Kemudiannya, apa balik tu lelaki mengajar. Kemudian daripada belajar. Kemudiannya ini pun daripada belajar. Akak isterinya, mengajar akak isteri. Ni, supaya diajarinya suami. Kemudian pada belajar akak isterinya suami. Maka ketika itu janganlah ia isteri keluar. Harailah waktu tu bini keluar. Kerana ada jalan lain untuk dia memahami ke hukum agama. Wallahu a'lam. Lepas tu kita itulah ni. Ada soalan. Ada soalan. Soalan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, boleh setuh ke Al-Quran orang tak boleh solat? Orang tak boleh solat? Apa maksud orang tak boleh solat? Orang hit. Orang tak boleh solat ni orang yang kedatangan mani. Ada syarat, ada sebab, tapi ada mani. Apa mani? Di antaranya ialah hadas. Hadas besar ataupun hit. Maka bolehkah dia nak pergi Quran? Jawab tak boleh lah. Tak. Kecuali dia mengangkat terlebih dulu hadas dia, barulah gugur mani. Tu kalau orang hadas besar biasa ni. Kalau dia datang hit, dia tak boleh nak akad hadas, tak boleh mandi kerana hit masih berkekalan. Kita korban tu insya-Allah kalau keren kita buat hari minggu hadapan hari Ahad ni. Insya-Allah. Ni. Harga asalnya 12 ya. Tapi insya-Allah lah kalau kita rasa orang panggil mungkin 10 ya ke. Ni mula-mula ni. Assalamualaikum Ustaz, jika darah keluar lepas melahirkan baby, adakah perlu mandi wiladah lagi? Tak perlu. Darah yang keluar setelah daripada lahirnya baby tak perlu mandi wiladah. Apa tak perlu mandi wiladah? Sebab darah keluar. Haram mandi akad hadas ketika mana darah masih mengalir, darah nifas tu. Lepas tu mandi bila? Akad hadas setelah daripada putus darah nifas. Ni haram tu. Jika gugur alaqah, darah tu perlu ditanam ke Ustaz? Dia hukum dia tidak hukum manusia. Nak lepas, nak makan ke menate pun boleh, tapi bergamuk kau kita. Seeloknya kita buku-buku gak tanah. Hak tu hak lebih molek. Cuma dalam kitab nak kata orang panggil dia seperti benda hak benda hak lebih daripada anak Adam gitu saja. Ni. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikas salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا كما ينفع الأصل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah esok hari cuti esok ni, InsyaAllah menghadap pula.